Hai semua, selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya akan menceritakan cerita seram yang bertajuk Misteri Penunggu Bilik Asrama. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah subscribe, jom saya mulakan cerita. Semua pernah duduk asrama kan? Dan ada pengalaman masing-masing yang berbeza pada diri anda kan? Tapi kali ini sangat berbeza. Pengalaman daripada pemuda yang bernama Mat. Kisahnya bermula di mana Mat baru sahaja pindah dari universiti ke universiti yang lain. Di universiti itu, Mat dapat bilik yang bernombor DA007 dan dapat katil B, manakala katil A adalah rakan sebiliknya. Sebelum Mat masuk bilik, Mat melihat nama katil A adalah orang yang bernama Adil. Sebelum membuka pintu bilik, Mat berharap dapat di katil bawah kerana dia mengetahui yang bilik asrama di sini semuanya menggunakan katil double decker. Apabila Mat membuka sahaja pintu, dia mendapati tanda B di katil bawah. Mat sangat gembira pada masa itu. Lalu Mat mengemas semua barang dan pakaian yang dibawanya di dalam almari yang disediakan. Sambil mengemas, Mat menunggu dan ingin mengetahui siapakah Adir itu. Masa semakin berlalu, namun Adir tetap tidak datang. Mat berehat di katilnya sehingga tertidur pukul 9.15 malam. Pada pukul 2 pagi, Mat terjaga daripada tidurnya kerana ingin membuang air kecil, dan pada masa yang sama, Mat sangat mengantuk dan mamai. Mat tidak tahan dan terus keluar dari bilik dan pergi ke bilik air. Sesudah membuang air kecil, Mat kembali ke biliknya untuk menyambung tidurnya. Apabila Mat membuka pintu sahaja, Mat terkejut melihat jasad ditutupi dengan selimut di atas katil. Jantung Mat masa itu berdegup laju akibat terkejut. Mat terus sambung tidur bilik dan beranggapan itu adalah rakan sebiliknya, iaitu Adir. Pada pukul 5 pagi, Mat terjaga daripada tidurnya akibat terdengar sesuatu. Mat menoleh ke kanan dan melihat ke almari. Lalu Mat ternampak lembaga putih di tepi almari. Dengan pantasnya Mat menutup mukanya dan jantung Mat terus berdegup kencang. Mat tutup mukanya sehingga Mat tertidur pada masa itu. Pada pukul 10 pagi keesokannya, Mat bangun daripada tidur dan bergegas bersiap sedia untuk pergi ke kelas kerana dia sudah lewat ke kelas. Mat melihat di atas katil rakan sebiliknya hanya ada bantal saja. Tidak berfikir panjang, Mat terus mandi dan pergi ke kelas kerana kelasnya adalah pada pukul 10.30 pagi dan hari ini kelasnya sehingga pukul 9 malam. Di dalam kelas, Mat berfikir adakah dia mimpi ataupun lembaga putih itu dia nampak dengan nyatanya. Masa pun berlalu sehingga tamatnya kelas pada pukul 9 malam. Habis sahaja kelas pada malam itu, Mat terus balik bilik. Apabila membuka pintu biliknya, Mat ternampak rakan sebiliknya di atas meja belajar. Mat cuba untuk tidak mengganggu, tetapi Mat rasa tidak eloklah jika tidak menegur. Lalu Mat pun memulakan perbualannya dengan memperkenal diri dan bertanya kepada Adir. Lalu Adir hanya berdiam diri sahaja. Mat merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan rakan sebiliknya dan jantung Mat mula berdebar.
Adil memperkenalkan dirinya. Adil mengatakan dia adalah pelajar tahun akhir dan namanya Adil, dan dia mengatakan dia sangat sibuk 2 minggu ini kerana ingin menyiapkan final year project lebih awal. Adil meminta maaf pada Mat kerana lambat membalas pertanyaannya kerana pada masa itu idea tiba-tiba sahaja datang. Mat pun faham akan situasi Adil dan tidak mahu mengganggu Adil fokus. Mat keletihan lalu terus berehat dan tidur kerana hari ini kelasnya dari pukul 10.30 pagi sehingga 9 malam. Pada malam itu, pada pukul 5 pagi, Mat terjaga kerana ada orang memanggilnya. Mat terdengar suara memanggilnya seperti, "Mat, bangun Mat. Mat, bangun Mat." Mat melihat ada lembaga putih di tepi almari lagi. Mat ketakutan dan terus menutup muka. Pada malam itu sehinggalah seminggu, Mat pasti akan terjaga pada pukul 5 pagi kerana gangguan seperti orang memanggil namanya. Setiap kali Mat mendengar suara memanggilnya, Mat pasti jantungnya akan berdegup kencang dan pasti akan melihat lembaga putih di tepi almari, di tepi pintu, di meja belajar, bahkan di tepi katil dan paling dekat di hadapan mukanya sehingga nampak kain putih sahaja. Paling menyeramkan apabila Mat bermimpi akan muka lembaga putih itu. Setiap kali kelas, pasti Mat akan berfikir akan lembaga yang mengacaunya pada masa setiap pagi sehinggalah dia terfikir macam-macam. Sampai Mat terfikir yang Adil itu adalah hantu dan bukannya manusia, kerana Mat akan jumpa Adil pada waktu malam saja. Fikiran Mat terganggu dan dia mengambil keputusan untuk buat sesuatu pada malam itu. Pada malam itu, Mat terjaga kembali akibat suara yang memanggil namanya. Mat mengintai sedikit untuk melihat lembaga putih itu. Jantung Mat berdebar dan berdegup kencang. Tetapi Mat memberanikan diri untuk melihat. Lembaga putih itu menghampiri katil Mat dengan perlahan dan tiba-tiba Mat terkejut melihat rupa-rupanya ialah Adil. Adil pun menanya kepada Mat kenapa terkejut. Lalu Mat bercerita. Adil pun ketawa lalu mengajak Mat ke surau. Mat pun bersiap-siap dan pergi bersama Adil ke surau. Sewaktu dalam perjalanan ke surau, Mat menanya pelbagai soalan. Adil menjawab kesemua pertanyaannya dan memberitahu kepada Mat kenapa dia selalu ada pada malam hari kerana kelasnya pada pagi sehinggalah pukul 12.30 hari. Dan petang dia akan bekerja sambilan serta menyiapkan final projectnya. Dan dia akan bangun setiap pagi untuk solat subuh di surau, lalu terus ke kelas dan kadang-kadang dia akan azan di surau. Dan sebelum bertolak, dia akan mengejutkan Mat untuk memastikan Mat bangun untuk solat subuh. Mat pun tertawa setelah mengetahui siapa lembaga putih selama ini. Adil pun ketawa sekali sambil mengatakan, kalau nampak dekat itu, saya nak mengambil phone di atas katil. Bermula hari itu, Mat dan Adil sentiasa solat subuh di surau bersama-sama. Dan kadang-kala Mat akan bekerja part time bersama Adil jika Mat ada masa lapang. Begitulah kisah misteri penunggu bilik asrama. Kejap. Tapi di bawah katil tu siapa?
Ini semua adalah mimpi.